Okey, kalau tak ada soalan lain, kita masuk kepada topik kita pada petang ini iaitu struktur motif dan kita sambung apa yang kita bincangkan pada minggu lepas pada hari Jumaat. Hari Jumaat kita cover sikit. Kita dah cover apa yang dimaksudkan dengan trend. Trend adalah apabila siri pergerakan, bukan satu sebatang naik, itu trend naik. Tak. Dan tak setiap trend anda boleh trade. Kita dah bercakap mengenai struktur siri ya. Maksudnya low, high, higher low, higher high. Ya. Pada waktu ini, dia dah ada trend. Tapi boleh tak trade dia. Dan kita dah sentuh mengenai fractal, pecahan, konsep dalam elliott wave di mana kita melihat kepada 5 dan 3. Sentiasa 5 dan 3. Dan pecahan-pecahan dalam ni pun adalah 5 dan 3. Itu dalam elliott wave. Okey, adakah elliott wave ni bagus? Tak. Saya dah bagi tahu anda direct. Kalau anda cuma guna elliott wave, bagi mereka yang dah guna lama elliott wave, anda faham apa saya maksudkan? Betul tak apa saya kata? Kalau anda cuma guna elliott wave tanpa melihat kepada korelasi pasaran, instrumen-instrumen semua, anda cuma lukis, anda ambil satu, saya lukis gold setiap minit chart dia. Banyak kali sesat, banyak kali kena recount. Betul tak apa saya kata ni? Sebab saya dah pernah buat. Lukis dekat EU sahaja, lukis dekat EJ sahaja, lukis dekat GJ sahaja. Anda dah buat, saya dah pernah buat bertahun dulu. Dah lukis satu. Sabtu saya tinggalkan elliott wave, pernah nak tahu? Kalau nak tahu kenapa saya tinggalkan elliott wave sekejap, dan saya berpindah ke, bukan kata elliott wave tak bagus, elliott wave bagus. Elliott wave bagus sebagai map. Itu elliott wave. Anda cuba lukis setiap lekuk, anda akan dapati anda banyak kali sesat. Dua cat, satu atas, satu bawah. Aduh, kau buat apa gini? Elliott wave digunakan untuk mapping. Dia bukan holy grail. Dia tak. Anda tak trade Elliott wave. Kalau saya lah, saya tak trade Elliott wave. Saya gunakan Elliott wave sebagai map kepada korelasi dinamik pasaran. Ramai dah belajar. Saya tahu ramai yang belajar elliott wave dan masuk dalam sesi saya untuk nak tengok application. Sebabnya ramai saya sendiri belajar elliott wave sesat tau. Lukis di cikgu, lukis lain. Kita tengok chart kita, tak ada pun salah. Dia pun kata mungkin dia ikut macam ni nanti. Lepas tu dia ikut macam dia kan. Dia kata apa? Kau punya salah. Apa pula tiba-tiba tadi betul. Ini tak. Bila market ikut tu, itu yang betul. Bila ikut market tu, itu yang betul. Macam ni. Dia adalah map sahaja. Map boleh bertukar kalau ada roadblock, kalau ada banjir, kalau ada construction, kalau tiba-tiba penyokong tim tu kan. Kena gol awal, dia balik stadium awal, jalan jam, itu contoh sahaja. Dia bukan dia tak dapat berdiri sendiri. Dia adalah satu map, itu sahaja. Masalahnya kalau anda ambil dia sebagai holy grail. Let us get that out of the way dahulu. If you swear only by elliott wave, saya bagi tahu betul, saya dah pakai, ramai kawan-kawan saya dah pakai, dan ramai tinggalkan selepas few years. Seriously. Tapi kalau anda dah belajar, alhamdulillah kurang sikit saya punya beban. Alhamdulillah anda dah ada asas dia. Ni dia. Anda kena masukkan faktor
few things. Yang pertama, elliott wave banyaknya kita melihat kepada structure. Ini structure. Ini satu, cycle price dalam elliott wave. Okay. But not every wave 2 tu anda boleh trade. Sabar Syedi, sabar. Tak apa, itu penyokong setia. Bukan dia tak kena run up sikit terus dia jadi lalang. Itu susah Syedi. Saya faham. Tak apa, gigit bantal Syedi. Saya faham. Saya faham. Kita doakan yang baik-baik bagi mereka yang dilanda musibah ni ya. Kita doakanlah perkara yang baik-baik dalam Syedi ya. Saya doakan semoga segala bencana yang sedang melanda, saya doakan semoga berakhirlah dalam 80 tahun lagi ke kan. Okey jadi. Saya okey. Okey, balik kepada cerita ni tadi. Maksudnya tak dapat berdiri sendiri di chart, harus korelasi. Ya, betul. Okey. Jadi ada something dalam charting yang kita panggil sebagai symmetrical charting. Di mana kita menggunakan elliott wave. Sabar sini, sabar. 80 tahun. Symmetrical charting. Symmetrical di mana kita melihat kepada Fibonacci. Okey, satu pergerakan. Lukis ni pun dah tak betul. Bukan apa, tangan masih menggeletar kan. Semalam banyak sangat menjerit, suara pun ada sakit-sakit sikit kan. Dan bila kita ada break, kita ada higher high dah berlaku, selagi dia tak mencecah 100% kepada panjang ini, kita panggil ini sebagai wujudnya incomplete sequence. Ini yang jarang orang cerita. Gerak dulu, sabar Faiz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Salam 50. Wassalam Faiz. Kau Faiz. Incomplete bullish sequence. Syarat dia lepas ni. Untuk nak trade dia, bukan semua incomplete bullish sequence ni anda boleh trade. Incomplete bullish sequence. Itu adalah yang pertama anda kena tengok. Yang pertama, syarat pertama, kita kena ada benda ni. Di mana ada incomplete, siri pergerakan yang tak lengkap lagi. Itu yang pertama. Tak kisah di sini adalah 5 wave ataupun di sini kita ada 3 wave. Asalkan dia break, kita ada incomplete sequence. Dapatkan yang tu dahulu. 3 atau 5, tak kisah. Tak kisah. 3 atau 5, tak kisah. Tengok macam euro US dollar kan. 5 senang nak tukar jadi 3. 3 payah nak tukar jadi 5. Tapi boleh kecil dia. Macam gold. Macam gold kat sini. Mana gold? Macam gold kat sini. Ini A, B dan C tau. Kalau lukis elliott wave, ini adalah W, X dan Y. Ini A, B macam ni. Kalau ada lukis elliott wave, kalau saya lukis elliott wave, saya akan lukis ini sebagai ini W, ini A, ini B, ini C. Kalau saya lukis elliott wave ini adalah X, ini A, ini B, ini C. Ini adalah Y. Kalau saya lukis elliott wave. Sebab saya tak lukis elliott wave, saya map elliott wave, saya lukis seperti yang sekarang ni, sebab saya mengambil faktor korelasi US dollar dan indeks serta yen. Sebab itu saya letakkan A kat sini, W kat sini, X kat sini dan Y kat sini. Ada jauh beza dia. Ada jauh beza. Setiap lekuk ni saya ambil faktor korelasi. Kimi start buat Excel kan.
anda dah mula nampak kenapa saya letak A, B dan C kepada dynamic tu kan. Nampak tak? Kalau anda map saya punya ni, saya punya satu-satu ni, anda akan nampak kenapa dia A, B dan C, kenapa dia bukan W, X dan Y. Kepada setiap lekuk. Kepada setiap lekuk. Untuk anda saya buat. Untuk anda saya buat. Dia faktor market dynamic. Tapi tak kisah A, B, C ke W, X, Y ke, tempat dia lebih kurang sama. Okey, balik kepada cerita kita yang ini ya. Mana kita punya ni? Okey. Nombor 1, dia kena ada incomplete bullish sequence. Kalau map satu-satu tu akan nampak. Kalau orang setakat lukis-lukis je kan. Apa kena Zul letak A, kejap W, kejap A, kejap tukar balik kan. Kejap satu di depan, kejap satu di belakang. Semua chart tu dia satu cerita. Itu je. Dia macam kita buka buku cerita kan, chapter 1, chapter 2, chapter 3, turutan dia satu-satu. Semua. Kalau pernah belajar database pun anda akan nampak benda ni. Okay. Now, the moment dia break sini, kita akan ada incomplete bullish sequence. Bagi bearish sequence terbalik Hanya bila keadaan tu anda interested untuk melihat chart. Lain daripada keadaan ini, anda tak interested nak tengok chart. Now, paling penting adalah breakout ini. Tu yang paling penting. Okey. Dia breakout pullback terus boleh masuk. Tak. Ingat, trend adalah siri pergerakan. Dan apabila kita ada di satu fractal, ingat konsep fractal, pecahan. 5 ada pecahan, satu wave ada pecahan 5, ada pecahan 3 kan. Jadi, apabila kita ada satu fractal, katalah kita fractal, ini adalah fractal daily. Kita ambil merah kat sini. Ini 1, ini 2. Okey. Now, di sinilah kita masuk kepada konsep kita hari ini. Konsep kita hari ini iaitu kepada motif wave yang breakout ini. Katalah, kalau kita dah kata 1 sini kena 5 kalau dia bukan 5, ini 3, sama ada di situ adalah W ataupun even itu boleh jadi A. Kalau sini adalah satu korektif yang besar. Tak apa, itu hari Rabu. Apapun kita assume dulu inilah 5 wave dan ini 1, ini 2. Bagi mereka yang baru ikut, saya sedang refer kepada benda ni. Okey? Saya sedang refer kepada fractal ni tadi Harian, nampak? 1 merah, 2 merah, 3 merah. Minggu ni nak pergi deep ke? Kejap, kita tanya Santi Kita nak pergi deep ke? Kita nak pergi macam mana? Kita nak masuk dalam ataupun separuh? Depend kepada anda. Saya boleh masuk dalam, saya boleh sentuh yang ni. Tapi sebabnya kalau saya sentuh dalam, takutnya ada yang tak faham lagi. Tapi anda boleh tengok dekat Pian punya YouTube jadi anda boleh tengok video awal dan tengok kepada sesi yang ini Boleh? Okey. Katalah ini adalah satu. Faham satu tadi? Satu harian tadi. Katalah kita tengah tengok 1, 2. Okey. Now, kalau anda deep. Okey. Sabar. Okey. Kalau anda melihat ini masuk dalam balik. Okey. Kalau itu masuk dalam balik dan kita sedang jangka instrumen berkenaan akan membuat motif. Di sinilah kenapa anda tak dapat guna cuma elite wave. Sebab kalau elite wave,
kalau saya letak 3 dan 4 dan ini jadi 5, untuk menghabiskan 1, itu tak salah tau. 1 intermediate, 1 intermediate, itu tak salah. Itu adalah dikenali sebagai diagonal. Itu tak salah. Itu tak salah. Okey? Itu tak salah. Tetapi sebagai seorang trader, kalau anda tak akan, anda cuba untuk nak masuk market tau. Itu seorang trader. Dia sentiasa mengambil risiko di mana anda nak tengok ini sebagai satu extension. Apa maksud dia? Ingat tak? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Yang ini adalah ini tadi. Okey. Yang ini wave 2. Ini 1, ini 2. Now, kalau di dalam dia ada trend, maksudnya dia mencecah paras baru. Yes, ada cara dia juga menggunakan channel. Yang dalam ni kecil dia break wave 1 dalam minit, dalam ini, dalam yang ini. Okey, kita dalam sikit ya. Breakout price ini. Hanya dalam keadaan tu, pada waktu itu, dalam ini, kita ada trend. Untuk harian, sabar dulu. Untuk fractal harian, masalahnya, bila anda trade pullback ini, tahu tak kenapa, apa masalah dia? Bila anda cuma melihat satu fractal. Yes, kita ada incomplete. Ya, sebab kiraan ini dia boleh menjadi A, B dan C dan jatuh ke bawah. Dia baru sahaja menjadi 3 lekuk, 3 sequence, 3, 7, 11 boleh jatuh ke bawah. Sebab itu first breakout anda tak trade. Sebab itu dalam sistem 3-7-11 anda cuma trade bila terdapat 2 fractal yang membentuk trend. Itu dalam sistem 3 suspend kan. Yep. Tak tahu. Saat masuk kembali ada volatility yang kuat. Itu kerja market lah. Kalau saya dapat jawab, memang ya. Simple kerja kita Zulbi. Bila first breakout ni, anda tak trade. Kira lekuk dia. 1, 2, 3. Itu korektif. Dan ramai menggunakan dia macam ni. Sini tempat dia kata ini adalah wave 3 dalam 3 dalam 3. Ini lazim. Itu lazim dalam elite wave. Ramai kena pancung dekat situ. Betul tak apa saya kata? Ramai kena pancung dekat situ. Sebab itu saya tak minat elite wave disebabkan oleh benda ni dahulu. Simple solution dia. 2 fractal selagi ada incomplete bullish sequence di mana dalam minit ni ada pecahan satu lagi, iaitu kepada pecahan ini. Sebab di sini tak ada trend. Ini adalah low, high, higher low, higher high untuk
Daily. Anda pergi buka chart ini dekat H1, betul tak? Rashidi, Anda trade yang ini dekat H1. Di H1, belum ada trend. Sebab anda sedang melihat fractal ini. Ini, minit. Tak ada trend, baru low dan high. Dia adalah kiraan ini. Dia adalah kiraan baru di sini. Ini low dia. Dia kiraan ini, dia bukannya kiraan belakang. Faham tak? Kiraan belakang tu yang daily. Kiraan H1, H4 adalah daripada sini. Itu yang ramai terperangkap dengan Dow teori dan Elliott wave disebabkan oleh benda tu. Bila kita ada trend yang kita boleh trade, bila ini break 1, 2, 3, 4 dan 5, itu ada trend. Bukan 1 dan 18. Itu yang ada trend. Kalau ini terus 1 dan 18, itu mungkin wave 3. Dalam 1, 2, 3 tadi, jadi wave 4 kita boleh trade. Itu momentum sequence. Ini yang kena ada trend. Itu baru ada trend. Sebab di time frame yang kita trade, iaitu H1 ataupun whatever anda punya time frame, anda boleh kecilkan lagi, dia kena ada trend dalam time frame yang kita trade. Maksudnya di sini anda sedang melihat ini 1, ini 2, anda sedang melihat biru punya 1, 2 yang biru ni baru anda boleh masuk. Barulah dalam time frame kita trade ada trend. Masalahnya bila kita lihat daily, anda tengok dekat satu fractal bawah, anda tengok breakout, anda ingat dia dah ada trend. Tak, sebab kiraan high low dia macam ni. Ini kiraan high low dia. Ini adalah